Salam sejahtera. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita mau ulas belanjawan Anwar Ibrahim menumpaskan Mahathir. Kita tahu Anwar Ibrahim dan Mahathir ini adalah dua peribadi yang tak pernah aman. Kata netizen, Anwar dan Mahathir ini seperti kucing dan juga kambing. Apabila sering kali tidak pernah sehaluan lah. Tapi kali ini dengan adanya budget 2026 telah pun tumpaskan Mahathir. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam madani. Belanjawan tahun 2026, adakah ini adalah strategi untuk menumpaskan Mahathir? Atau sekurang-kurangnya menegaskan dominasi Anwar menentang Mahathir dalam politik Melayu? Kita akan bongkarkan bagaimana budget ini bukan sekadar angka, ada politik di sebaliknya, simbolisme dan daya persaingan. Kena faham, budget bukan hanya soal ekonomi, tapi juga politik kuasa. Intipati utama belanjawan sebelum kita teruskan. Sebelum ini, kita buat hipotesis. Tumpaskan Mahathir, kita mesti faham dulu apa yang ada dalam belanjawan tahun 2026 ini. Belanjawan tahun 2026 bernilai 470 bilion, termasuk perbelanjaan operasi, pembangunan, pelaburan GLIC dan sebagainya. Defisit dijangka menyusut ke sekitar 3,5% daripada KDNK bergantung pada pendapatan dan pengurusan subsidi. Fokus besar pada subsidi bersasar ialah bantuan tunai, program kebajikan rakyat, belanjawan rakyat dan madani, contohnya sumbangan tunai rahma STR dan SARA diperluas, insentif kepada golongan muda dan sektor usahawan. Pembangunan sektor strategik seperti digital, AI dan inovasi, tenaga lestari, transformasi hijau, insentif pelaburan asing dan teknologi, serta langkah-langkah fiskal reform, cukai karbon mulai sektor besi tenaga, naikkan duty excise, alkohol dan rokok, mempertingkat penguasaan cukai dan sistem inovasi. Saudara, bagaimana budget ini boleh menghubungkaitkan Mahathir dengan bagaimana budget ini boleh menumpaskan Mahathir? Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci perasuah. Tapi sebelum itu izinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Cepat dapatkannya, ini jawaban kepada doa Anda selama ini. Saudara, jom kita teruskan ulasan ini. Mahathir tumpas di tangan Anwar. Sekarang kita masuk pula ke bahagian paling menarik. Apa senjata politik dalam budget ini yang boleh menandingi Mahathir? Pertama, naratif pemimpin masa kini menentang pemimpin lama yang tuah korup. Anwar boleh gunakan budget ini untuk menonjolkan bahawa dia adalah pemimpin yang relevan dengan isu rakyat sekarang, kos sara hidup, peluang pekerjaan, teknologi, yang mungkin sukar dilakukan Mahathir kerana dia lebih figur lama. Jika rakyat rasa Anwar faham kita, Mahathir dah out of tune. Itulah kemenangan naratif. Kedua, tuntutan sokongan akar umbi dan Melayu. Mahathir selama ini mempunyai kredibiliti sebagai ikon Melayu nasionalis. Tapi budget ini dengan program untuk Melayu Bumi Putra, insentif usahawan muda Melayu, bantuan keluar bandar,
boleh menusuk golongan yang Mahathir cuba genggam. Kalau Anwar berjaya memindahkan sebahagian sokongan simbolik Melayu kepada dirinya melalui bajet, itu satu tumpasan. Ketiga, kredibiliti dan rekod prestasi. Dalam bajet yang berjaya dan boleh diukur, projek yang terlaksana, impak sosial dilihat, Anwar boleh membina rekod prestasi yang kuat. Mahathir dalam sejarahnya mempunyai rekod besar juga. Tapi bajet ini membuka peluang Anwar menyaingi latar belakang itu dalam konteks masa kini. Keempat, pengaruh institusi dan kawalan ekosistem politik. Bajet besar memberi ruang kepada Anwar, kerajaan untuk memperkuat institusi, pentadbiran, penguatkuasaan undang-undang, institusi anti rasuah, transformasi birokrasi yang boleh mengurangkan ruang figura lama, seperti Mahathir untuk mencelah atau menonjol dengan retorik lama. Kelima, mengurangkan kritik bahawa Anwar hanya retorik. Selama ini ada kritikan yang Anwar lebih kepada kata-kata idealisme, tapi bajet besar memberi peluang dia realisasikan visi. Kalau berjaya, kritikan terhadapnya sebagai tanda hasil boleh ditewaskan. Cabaran dan batasan, kenapa bajet sahaja tak cukup? Walaupun bajet ini ada potensi sejantar politik, ada banyak cabarannya, yaitu antaranya pelaksanaan dan pengurusan. Kalau bajet diumum tetapi pelaksanaannya lambat, bocor atau projek gagal, ia boleh menjadi bom. Kedua, respon riak rakyat dan persepsi. Jika orang lihat bajet ini sebagai janji manis atau populis semata-mata, mereka mungkin skeptik. Ketiga, kos kewangan. Belanjawan besar juga membuat risiko beban hutang, kebergantungan subsidi, tekanan kewangan jangka panjang. Lawannya Mahathir dan keturunan idenya. Mahathir masih boleh bermain dengan sfera pemikiran konservatif, wacana nasionalisme, sejarah pertumbuhan negara, cakupan politik tak hanya daripada bajet ekonomi, politik dalaman dan kekuatan pembangkang pula. Jika pembangkang, Mahathir, kumpulan yang menentang dalam mobilisasi naratif alternatif, bajet ini pemberian tak mampan. Ia boleh menentang impak positif bajet. Jadi secara kesimpulan dan ramalan, adakah belanjawan Anwar 2026 boleh tumpaskan Mahathir? Jawapannya, tidak sepenuhnya. Tetapi ia boleh jadi alat penting dalam pertandingan politik antara Anwar dan Mahathir. Bajet ini membuka ruang Anwar untuk membina kredibiliti masa depan, mempengaruhi sokongan akar umbi dan memperkuat institusi. Semua ini faktor yang boleh melemahkan naratif Mahathir sebagai ikon lama yang relevan. Tapi Mahathir masih ada faktor sejarah. Mitos kepimpinan lama, sokongan simbolik yang tidak mudah diganti hanya lewat bajet. Jika Anwar gagal melaksanakan bajet dengan elektif atau dihadang oleh masalah ekonomi, politikal, ia boleh kembali ke tangan Mahathir secara simbolik melalui retorik masa lalu yang lebih baik. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.